dengan kes. Itu sebenarnya saya nak buat live tentang tu. Kenapa lebih daripada 7 orang bakal, kenapa hari tu kalau perasan PAS dan juga UMNO buat press conference, ada di kalangan kluster-kluster menteri buat press conference menyatakan sokongan kepada Ismail Sabri. Pasal tak itu? Tapi benda ni tak digembar-gemburkan. Ada orang dia orang nak buat macam dia what do you call that, press conference untuk kata menyatakan sokongan kepada Ismail Sabri. Now this is what happened. Sebaik sahaja Najib Tun Razak didapati bersalah oleh Mahkamah Rayuan, apa yang berlaku adalah Ismail Sabri telah mungkir janji. Mungkir janji apa? Mungkir janji, bukan saya kata Ismail Sabri sepatutnya, bukan saya kata Perdana Menteri, tetapi rancangan mereka adalah Najib kena didapati tidak bersalah. DPP tidak akan mendakwa Najib macam mana kes Kunan. So kes tu akan tutup dan dia boleh bertanding lagi dalam pilihan raya yang akan datang ini. Kita kena ingat, Perhimpunan Agung UMNO sepatutnya berlaku hujung PAU sepatutnya berlaku hujung tahun ini. PAU berlaku hujung tahun ini. So Ismail Sabri ambil peluang untuk bunuh Najib supaya dia tidak boleh bertanding dalam PRU yang akan datang. So bila dia tak boleh bertanding dalam PRU yang akan datang, maka itu dikira habislah kerjaya Najib. Dia akan dikambing hitamkan. Now, disebabkan oleh kejadian tersebut, lebih daripada 7 orang ahli parlimen dikatakan bakal menarik diri dan Ismail Sabri punya kerajaan akan tumbang. Sebab itu dia orang mula buat press conference menyatakan sokongan pada masa ini. The only thing kenapa perkara itu tak jadi, kerana pembangkang tak sambut. Kenapa pembangkang tak sambut? Kenapa pembangkang tak sambut? Sebab dia orang demand supaya diadakan PRU secepat mungkin. Kalau diadakan PRU secepat mungkin, okey, ni kita ceritalah strategi sikit. Pembangkang dalam masalah. Dahlah kita kena menghadapi Melaka, pilihan raya. Kita nak kena menghadapi Sarawak, pilihan raya. Kalau kita menghadapi PRU pula tuan-tuan, dana tu memang agak teruk lah kita. Nak kena lawan tu kita, bukan kata tak ada. Tapi kita nak bersedia tu, orang kata apa, boxing, macam boxing lah. Belum habis penat kita round pertama, baru duduk 5 saat kena round kedua. Tak sampai 3 saat duduk round ketiga. Tak sempat habis kita punya penat tu. So kita kata no. That's why pembangkang tak sambut benda tu. Disebabkan oleh kejadian ini, tuan-tuan, sekarang ini berlaku, ialah di samping mereka nak menang, mereka kata kita berada dalam keadaan lemah kerana mereka juga berpecah. So that's why kita kena gunakan kaedah ini untuk memastikan bahawa pembangkang berpecah. Tuan-tuan percayalah, Muda Pejuang, Warisan, mereka akan bergabung. Dia akan kata, kita adalah pembangkang. Kita adalah pembangkang yang menentang Barisan Nasional. Kita adalah pembangkang yang menentang korupsi dan rasuah. Sama macam PSB cakap. Kita adalah pembangkang yang menentang korupsi dan rasuah. Wong Sungkoh tu siapa? Dengan Taib Mahmud. Itulah kadang-kadang aku pelik. Orang kita sendiri percaya dengan benda tu kan. So dia akan buat naratif itu. Dia pembangkang. So akhirnya orang percaya betul lah dia orang ni pembangkang. Pakatan Harapan kena bergabung dengan dia orang ni. Kalau tak, sepatutnya pembangkang boleh jadi kuat. Dia orang bukan pembangkang, tuan-tuan. Dia orang diletak dalam sebagai pembangkang untuk memecahkan undi siapa? Undi pembangkang. Dan dia, saya tak habis lagi cerita tadi. Dia akan demand kerusi-kerusi yang hebat-hebat, yang kita punya kuat. Kerusi kita yang kuat boleh menang, dia akan demand. Setelah dia demand, kita akan kata, oh, takkan kita nak bagi kerusi kuat kita kat dia. Kita memang confirm menang kerusi tu. So akhirnya dia letak orang dia sebab kita tak bagi dia. Berlaku 3 penjuru. Pembangkang confused, yang sokong pembangkang confused, pecah undi. Bila pecah undi, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? UMNO menang. Tuan-tuan, demokrasi di Malaysia, pilihan raya di Malaysia ni bukannya siapa yang, kandidat mana yang paling ramai disokong. Bukan. Kalau majoriti, katalah 100 orang mengundi, 51 sokong dia, baru dikira pemenang. Itu majoriti. Yang berlaku adalah siapa yang paling tinggi undi dia di kalangan mereka yang bertanding.
Contoh 100 orang bertanding, ada 10 orang, 100 orang pengundi, ada 10 orang bertanding. Atau ambil 3 orang bertanding, 10 orang banyak sangat. 3 orang bertanding, 100 pengundi ya contoh. Ini contoh mudah je lah. 100 pengundi, ada 3 orang bertanding. Seorang dapat 30, seorang dapat 30, seorang dapat 40. Majoriti tak? Majoriti tadi 51, betul? Seorang ni 40, seorang ni 30, seorang ni 30. Kalau diikutkan, tak ada siapa dapat majoriti. Tapi di antara 3 mereka ni, seorang ni dapat 40. Dia paling banyak di antara yang bertanding, maka dia menang. So dalam hal politik negara kita ni, tak perlu dia dapat majoriti. Dia hanya perlu paling banyak menang di kalangan yang bertanding. So semakin banyak yang bertanding, semakin banyaklah pecah undinya. Dia tak perlu dapat 100% atau 50% undi daripada jumlah pengundi. Dia hanya perlu yang paling banyak di kalangan yang pecah. Itu cukup. Contohlah, kalau katalah satu tempat itu 100 pengundi. Daripada 100 pengundi itu, 40 je undi UMNO, 60 undi pembangkang. Tapi disebabkan oleh ada 3 kandidat, dua-dua ni ngaku dia pembangkang, 30 undi yang ni, 30 undi yang ni, 40 UMNO undi yang ni. Akhirnya UMNO tetap menang. Kerana apa? Kerana undi pembangkang tadi pecah. Jadi diorang sedar, sebelum ini pada PRU14 berlaku 3 penjuru juga. Cuma pada masa itu PAS diketahui memang bersama dengan UMNO. Mereka kawan UMNO. Kita kempen bahawa PAS bukan pembangkang. PAS adalah UMNO, sekutu UMNO. Sebab itu undi mereka pecah. Tetapi kali ini, kalau pilihan raya kali ini, kita berkempen bahawa apa orang kata, sama. Mereka ni orang yang sama. Pembangkang ini sama. Pejuang muda bersatu itu, pejuang muda warisan itu adalah pembangkang. Sama macam Pakatan Harapan. Percayalah, tuan dan puan. Percayalah bahawa kita sebenarnya akan menempah kehancuran kita sendiri. Dan janganlah sekali-kali kau nak percaya pasal kemah besar. Kita kena berkempen bahawa mereka bukan pembangkang. Mereka di sana untuk memecahkan undi pembangkang. Regardless lah macam mana kau suka sangat dengan Syed Saddiq tu. Yelah, dia muda, handsome pula tu kan. Orang kata hebat Syed Saddiq tu. Dia dalam politik ni bukan masalah hebat tak hebat, tuan-tuan. Dia masalahnya macam mana kita mengatur strategi dan pandai berstrategi. Dan macam mana kita sebagai pembangkang kena faham strategi ini. Baru kita tahu bahawa ini semua adalah kaedah untuk memecah belahkan pembangkang. Ada yang akan kata nanti, tak ada Is, aku orang pejuang, aku orang muda, aku okey je. Tuan-tuan, ini permainan atasan. Orang bawah-bawah ni dia tak tahu. Simple mind people, orang yang otak dia simple, macam kawan-kawan saya dalam PSB, dia tak nampak permainan ini. A simple minded people. Minta maaf kawan-kawan kita kawan, minum-minum, gelak-gelak. Kita kawan tetap kawan kan. Tapi kita lawan tetap lawan. Ini Kak Lin punya kata-kata kan. Kita kawan tetap kawan, tetapi kita lawan tetap lawan. Itu kita kena faham. Situasi ni kita kena faham. Dan perkara ini, strategi ini, kalau kita tidak teliti, kita tidak nilai, kita tidak atur dengan betul, maka itu akan menjadi satu petanda yang berat kepada kita. Saya nak bawa satu cerita juga, tuan-tuan. Apa benda yang pertama sekali geng-geng dibuat untuk merosakkan imej kita? Bila disebarkan satu surat palsu mengatakan Anwar Ibrahim meletak jawatan. Satu surat palsu yang mengatakan Anwar Ibrahim meletak jawatan. Perasan tak? Sehari selepas kekalahan Sarawak, tersebar satu surat bahawa Anwar Ibrahim meletak jawatan sebagai pengurusi keadilan, pengurusi harapan dan juga presiden keadilan. Bila saya baca surat tu, saya tahu palsu. Macam mana saya tahu palsu? Ada beberapa ayat yang digunakan bukan ayat official Parti Keadilan. Dia ayat official daripada parti. Dia ada kod-kod dia. Saya tak nak cerita lah kan pecah rahsia kod tu kan. Dia ada kod dia yang ahli faham. Mana-mana ahli yang lama dan juga tertinggi dalam parti ataupun yang at least knowledgeable tentang parti, dia tahu apa kod-kod untuk kita tahu bahawa benda itu palsu atau tak palsu. Okey. Now, berbalik kepada cerita saya bawa tadi. Itu adalah taktik dia yang pertama. Dan kita pantas bertindak mengatakan itu adalah palsu. Itu adalah palsu. Dan kita faham, kepalsuan itu adalah permainan. Permainan Jekom yang jahat ini sebenarnya. Jadi yang jahat dan Jekom ini menyebabkan kita kena faham. Dan kita kena tahu bahawa mereka ini sebenarnya adalah bangsa yang akan cuba untuk memastikan pengkhianat-pengkhianat, perasuah-perasuah dan juga pemusuh-pemusuh negara ini terus berkuasa. Itu tugas mereka.
Macam Jcom yang sekarang ni menulis dekat saya punya Facebook dan YouTube ni, mereka berada di situ atas tujuan apa tuan-tuan? Mereka berada di situ atas tujuan memastikan supaya gaji mereka terus masuk. #JcomKoyak. Tulis kawan, saya nak dengar. #JcomKoyak. Tolong, flood. #JcomKoyak. Come on, tulis. #JcomKoyak. #JcomKoyak. Kenapa koyak tuan-tuan? Saya nak bagi tahu satu perkara. Bila UMNO tumbang, bila Barisan Nasional tumbang, bila PBB tumbang, mereka akan dapati bahawa mereka berada dalam situasi yang amat sukar. Kita kena tahu tuan-tuan, sukar kenapa? Lepas ni tak boleh cari makan. Saya nak bagi tahu satu perkara. Saya nak bagi tahu. Crucial untuk UMNO menang kali ini. Sebab kalau UMNO tak menang kali ini tuan-tuan, Zahid Hamidi masuk dalam, Najib Tun Razak masuk dalam, kesemua ini akan memberi kesan kepada UMNO. Dan berkemungkinan mereka cuba sekarang ini nak gunakan SPRM untuk tangkap beberapa pimpinan di dalam PKR, dalam Pakatan Harapan, tetapi akhirnya benda itu akan makan diri mereka sendiri. Dan reform kali ini insya-Allah tuan-tuan, kita kena buat reform parti dahulu sebelum kita buat reform negara. Tetapi ketahuilah, kartel-kartel pun berada dalam keadaan yang agak pagah sekarang ini, berada dalam keadaan yang pagah.